أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan lagi pada hari ini di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan hari ini kita menjejakkan kaki dan diri kita ke 17 Ramadan. Yang mana 17 Ramadan ini dikaitkan dengan nuzul Quran. Menurut sebahagian pandangan ulama, di mana nuzul Quran hari diturunkannya Al-Quran. Sebenarnya sebagai mukadimah, dan itu bukan topik perbincangan kita pada hari ini. Nuzul Quran apabila sampai pada ayat Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Adanya apabila tiba bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, yakni menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 155. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Kabir, yang menyebutkan Ramadan mendapat kemuliaannya, dimuliakan Ramadan dengan sebagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan itu. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, berdasarkan kepada nas-nas hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan, Ramadan itu dimuliakan kerana pada malam, salah satu malam dalam malam-malam bulan Ramadan itu, malam itu Allah pilih sebagai malam yang diturunkan Al-Quran. Jadi kalau ikut kepada kalam Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, mulia bulan Ramadan sebab turunnya Al-Quran. Jadi nak beritahu, apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran, insya-Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terlalu banyak kalau kita nak buka satu persatu yang berkaitan dengan Al-Quran ini, maka kita akan temui berbagai keistimewaan dan kelebihan mereka yang bersama dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, sebenarnya dengan bulan Ramadan dan sebenarnya dengan 17 Ramadan nuzul Quran ini, marilah kita bersama-sama mempergiat, memperhebat, memperbanyak, memperkuat bacaan, tadabbur, ingat, hafal dengan kemuliaan Al-Quran itu. Bulan Ramadan ini jadi lebih baik untuk kita daripada bulan-bulan Ramadan yang telah lalu. Jadi tuan-tuan, ialah bila bercakap tentang Al-Quran ini juga kita perlu hati-hati. Banyak masalah juga apabila Al-Quran itu dipelajari, kononnya ditadabbur, tetapi tanpa panduan guru yang sahih, tanpa panduan guru yang benar. Akhirnya mereka sesat kerana salah faham mereka tentang Al-Quran. Terlalu banyak ajaran-ajaran salah di Islam ini khususnya, mereka bercakap tentang Al-Quran
Tetapi rupanya apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tafsirkan tak ada kaitan pun dengan ajaran Islam. Banyak tuan-tuan, kan, antaranya yang biasa kita dengar, kan, yang pernah jadi sejarah yang menggegarkan negara kita, iaitu Rasul Melayu. Rasul Melayu mengangkat dirinya sebagai Rasul dengan banyak mengaitkan ayat Al-Quran. Tetapi tafsirannya itu tidak dipulangkan, tafsirannya itu tidak dirujuk, tafsiran itu tidak diselarikan dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan tafsir-tafsir yang muktabar. Jadi akhirnya bila sampai pada surah Yasin, Al-Quran yang Hakim, innaka laminal mursalin, ayat itu diterjemahkan bahawa dirinya adalah Rasul. Dia rasa ayat ketiga daripada surah Yasin itu turun untuk dirinya. Jadi ini amat malam. Konon mendakwa membawa Al-Quran, tetapi betul ayat dibaca innaka laminal mursalin, sama macam kita baca innaka laminal mursalin. Tetapi terpesongnya dia kerana dia berdakwa, kerana dia beriktikad Al-Quran itu, ayat itu turun khas untuk dia, dan dia daripada kalangan para Rasul, dan dia mengangkat diri dia Rasul untuk umat Melayu. Bukan itu satu saja tuan-tuan daripada ratusan ajaran yang ada dekat Malaysia yang menggunakan Al-Quran tapi memesongkan tafsir dan terjemahannya menurut hawa nafsu mereka. Moga-moga Allah lindungi kita daripada pemikiran serta ajaran-ajaran yang salah yang boleh menyebabkan terbatalnya amalan-amalan kita. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, berbalik kepada perbincangan kita daripada 10 asas penyucian hati. Kita sebelum ini kita ada 10 asas penyucian hati ataupun 10 sifat-sifat terpuji, yang mana kita dah selesaikan yang pertama, iaitu yang berkaitan dengan banyak makan secara berlebih-lebihan, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai syar'ut ta'am. Kemudian yang kedua, kita sekarang berada pada perbincangan yang kedua, iaitu syar'ul kalam, bercakap secara berlebih-lebihan. Dan kita akan kaji sedikit Imam Ghazali di dalam kitabnya ini, di dalam 40 asas dalam akidah, sebahagian daripada kitab 40 asas dalam akidah, tetapi terjemahan Jabatan Mufti buat, dia buat 10. Jadi kita ambil 10 yang kedua, iaitu 10 asas penyucian hati atau sifat mazmumah, dan insyaAllah jika ada umur panjang kita akan selesaikan sehingga ke 10 asas penyucian hati. Jadi ini cerita tentang tasawuf, tuan-tuan, cerita tentang tasawuf ataupun cerita tentang kaedah untuk membersihkan hati menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Kita masuk pada kita dah selesai dulu bercakap secara berlebih-lebihan ini. Imam Ghazali simpulkan kepada 5, iaitu berdusta, mengumpat. Yang pertama berdusta, yang kedua mengumpat, yang ketiga berbantah-bantah, yang keempat pujian, dan yang kelima gurau. Kita dah selesai berdusta dan kita sudah selesai mengumpat. Selesai, alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan ambil yang ketiga, suka berbantah-bantah dan berdebat, al-mira' wal mujadalah. Berbantah-bantah ini, alhamdulillah, perbincangan kita ini rupanya ada kaitan dengan puasa kita. Perbincangan kita ini ada kaitan dengan puasa. Sebab apa saya kata ada kaitan? Kerana menurut pandangan ulama, menurut pandangan majoriti ulama lah kita kata, perkara yang membatalkan puasa ini dia terbahagi kepada 2. Yang dipanggil sebagai muhbitat, yang kedua dipanggil sebagai mufattirat. Muhbitat dan mufattirat. Muhbitat ni perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa tanpa membatalkan puasa itu sendiri. Itu juga perlu diberi perhatian, sebab ada sabda Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ramai orang yang puasa, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi, dia tak dapat apa-apa pun daripada puasa dia melainkan al-ju', lapar.
kam min qa'imin, dan berapa ramai orang yang solat malam, orang yang berjaga malam, laisa lahu bi qiyamihi, dia tak dapat apa-apa daripada qiyamnya, daripada berjaga malam dia ada susah payah untuk solat itu, illa sahar, melainkan penat dia berjaga malam, penat dia tak tidur, penat dia berjaga malam bersekang mata sambil berzikir terkejut mengenai macam tu kan, biasa gitu tu kan. Rupanya dia tak dapat apa-apa melainkan penat-penat saja dia buat benda begitu, melainkan dapat penat. Sama juga macam puasa, penat bangun sahur kan. Kalau orang perempuan yang penat memasak sediakan sahur, kemudian penat dengan pergi kerja panas, jam lagi, seharian penatnya itu, akhirnya muhbitat, terbatal pahala puasanya, kerana ada beberapa perkara yang tidak diperhatikan, tidak dijaga dan tidak diberi perhatian. Jadi antara muhbitat yang kita nak sebutkan dan kita dah ambil sebelum ni, iaitu mengumpat antara perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita, disusun oleh pengarang kitab ini. Saya tengok untuk nama buku ni, bagus buku ni, Jabatan Mufti dah terjemahkan pun. Risalatul Siyam, Kitab At-Taqrir As-Sajidah fi Masail Al-Mufidah. Risalah fiqh puasa yang dinamakan sebagai fiqh puasa. Syekh Hasan bin Muhammad bin Ahmad Al-Kaf, itu telah diterjemahkan ke dalam Jabatan Mufti. InsyaAllah tuan-tuan boleh pergi ke website Jabatan Mufti untuk tengok, untuk baca, ambil manfaat, sebab dia terjemahkan dengan bahasa yang mudah, insyaAllah kita faham. Jadi yang kita dah ambil sebelum ni mengumpat. Kemudian mengumpat kita dah ambil lah, kita tak akan ulang lah. Mengumpat, kemudian mengadu domba, kemudian menipu. Yang keempat, melihat sesuatu yang diharamkan atau melihat sesuatu yang diharuskan dengan syahwat, iaitu rasa lazat melalui penglihatan, bersumpah atas penipuan, dan kelima itu bersumpah atas penipuan, dan yang keenam kata bunuh. Sikit je tuan-tuan, 6 aja. Tetapi perkara itu sekarang ni sangat mudah untuk kita lakukan dengan kecanggihan kita punya gadget. Berapa banyak yang kita share yang tak betul, akhirnya menjadi fitnah. Berapa banyak juga yang kita share betul, dia jadi mengumpat. Jangan di like, jangan di share. Kalau benda-benda ni heboh pula pasal rayawan. Tuan-tuan, raya terkejut katanya. Jadi jangan risau tuan-tuan, kita tunggu je lah pengumuman tu je. Bulan dalam Islam ni dia 2 je. Dia takkan jadi 28, dia takkan jadi 31. Sama ada 29 atau 30. Kan? Tak raya 29, 30 lah. Maksudnya tak puasa 29 hari, kita akan puasa 30 hari, 2 hari tu je. Tapi persediaan untuk 2 hari itu memanglah kita kata payah kan? Tapi itulah, kadang-kadang kita macam tengok trend. Sepatutnya orang beriman, kalau Ramadan itu 30, seronoklah dia. Sebab apa? Ada masa lagi untuk dia beribadah di bulan Ramadan kan? Jadi doa-doa yang puasa 30 hari kan? 30 boleh puasa 1 hari lagi di bulan Ramadan, boleh beribadah, boleh menggandakan amalan, boleh tadarus lagi, boleh pecut lagi amal-amal ibadah di saat-saat akhir itu kan? Tapi apapun kesimpulannya, kita tunggu saja lah. Jadi benda-benda itu 6 perkara yang saya sebutkan tadi
Yang boleh membatalkan pahala puasa kita ini sebenarnya semuanya berlega dalam diri kita, berlega di sekitar kita. Tinggal lagi kita perlu kawal nafsu, kawal diri daripada terlibat dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Penang puasa rupanya hanya dapat lapar. Baik, kegelinciran lidah yang ketiga. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi fi darain amin insyaallah. Yang Imam Ghazali berkata kegelinciran lidah yang ketiga adalah suka berbantah-bantah dan berdebat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal mira'a wa huwa muhibbun bunya lahu baitun fi 'alal jannah wa man taraka wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rubtil jannah." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia berada di pihak yang benar, akan dibina baginya mahligai di dalam syurga yang tertinggi. Dia betul, tetapi dia tak nak gaduh, dia tak nak panjang-panjangkan. Dia betul, dia bukti semua ada, evidence semua cukup. Ni bukan dalam kes jenayah, jenayah ni cerita lain. Alah, kita kata masing-masing ada pendapat, masing-masing ada ni, tapi dia yakin dia betul, sebab ada bukti-bukti yang menyokong dia, kan? Allah akan bina untuk dia mahligai dalam syurga yang tertinggi. Wa man taraka, barang siapa yang meninggalkan perdebatan sedangkan dia berada di pihak yang batil, akan dibina baginya mahligai di tepian syurga. Dua-dua dapat, kan? Senang tak nak panjang saja, jangan dipanjang-panjangkan. Kadang-kadang ni kita seronok tengok gelagat manusia, kan? Kadang-kadang kita belajar Allah hantar orang yang special keliling kita, yang lain daripada yang lain sekeliling kita. Sebenarnya dia diuji, kita juga diuji. Sama-sama sedang menghadapi ujian, kan? Kita tengok kawan-kawan yang benda kecil je, tetapi dia suka nak suarakan, suka nak dia kata macam konon nak menghidupkan suasana, kan? Kalau tak hampa kata dia nak menghidupkan suasana perbincangan itu. Di asap. Lepas tu di penghujungnya dia kalah juga. Dia tepuk lutut kita. Saja je. Kawan sebelah sana tu bertegang kuat, berpeluh-peluh nak mempertahankan. Di penghujung dia tepuk lutut kita. Saja je. Kesian memang, kan? Jadi Allah hantar orang macam tu untuk kita muhasabah juga, supaya jangan kita ikut, kita ambil pengajaran daripada apa yang benar. Dan Nabi bersabda, la yastaqbilu 'abdul haqiqatan iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Seseorang hamba itu tidak dapat menjadi sempurna pada hakikat keimanan sehinggalah dia meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi, hadis hasan. Yang ini diriwayatkan Ibn Abi Dunya dengan sanad yang dhaif. Maksud perdebatan itu ialah membalas ujahan terhadap ujahan orang lain dengan menzahirkan kekurangannya, sama ada dengan lafaz atau dengan makna. Ini biasalah, ataupun kita ada pernah tengok, ada sekali, mungkin sekali dua, ataupun biasa dalam kehidupan kita melihat keadaan-keadaan ini, yang masing-masing membalas ujah masing-masing. Tak kira lah benda sebesar apa pun, nak cerita pasal motor boleh jadi perdebatan, kan? Motor yang baru keluar, model baru keluar, CC engine-nya boleh jadi perdebatan. 135 tu sebenarnya bukan 135, dia 134 point something. Boleh jadi gaduh, boleh jadi perdebatan. Masjid nak tukar warna ni, boleh jadi perdebatan. Kapet nak tukar color ni, boleh jadi perdebatan. Dengan isteri boleh, lagilah hari-hari orang yang kita jumpa dengan isteri boleh jadi perdebatan, kan?
Masing-masing keluarga kita kalau buat, kalau buka nak makan apa, kalau nak jadi sebab lah. Macam sahabat kita yang tepuk lutut kita tadi kan, saja je. Dia nak hidupkan suasana katanya. Nak buka apa, buka ni tak boleh keluar masak ni nanti pedas sangat. Orang sakit perut. Inilah yang boleh disegar sikit. Macam-macam boleh. Walaupun kita betul, kita tinggalkan perdebatan, insya-Allah ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang pendorong terhadap berlakunya perdebatan ialah kerana ingin meninggi diri. Dia rasa dia ketua, dia rasa dia pangkat besar sikit dekat pejabat. Jadi itu semua sebenarnya kita kata innamal a'malu binniyat. Apa pun yang berlaku semuanya atas apa niatkan. Kalau betul benda itu untuk kebaikan organisasi, contoh kan? Untuk kebaikan organisasi, maka perbincangan itu perlu seimbang, perlu betul cara kan? Kerana kaedah menyebutkan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat itu tidak menghalalkan cara kan? Meskipun niat kita betul untuk meningkatkan efisiensi organisasi kita, tetapi dia perlu dengan cara dan kaedah yang betul supaya tidak berlaku perkara-perkara yang boleh merosakkan, yang boleh mengurangkan pahala dan juga pahala ataupun yang boleh kita buang, yang boleh menyebabkan kita menjadi Allah yang tidak suci nantinya. Baik. Kadang-kadang berhubung terhadap berlakunya perdebatan ialah kerana ingin meninggi diri dengan menzahirkan kelebihan diri, dan sebabnya pula ialah kebodohan yang teruk. Dan kadang-kadang pendorong terhadap perdebatan adalah kerana tabiat kebinatangan as-samriyah yang terdapat dalam tabiat diri yang dijelmakan untuk memperlekehkan orang lain dan mengalahkannya. Ialah sifat-sifat kebinatangan yang disebut oleh Imam Ghazali. Tabiat-tabiat kebinatangan itu memang semula jadi ada dalam diri manusia kan? Dia nak conquer, dia nak mengawal, dia nak rasa nak rasa kuasa. Itu secara umumnya kita kata sifat semula jadi manusia kan? Tetapi bagaimana cara kita untuk mengawal sifat-sifat itu itulah lebih penting kan? Kalau tidak dikawal maka dia akan jadilah orang yang tidak elok, dia akan jadi orang fasik, dia akan menyebabkan dia menjadi orang Islam yang kurang baik. Baik. Justru suka berbantah-bantah dan berdebat dapat menguatkan kedua-dua sifat buruk itu. Sifat buruk yang tadi itulah, iaitu tabiat kebinatangan, suka memperlekehkan orang lain dengan sebab suka berbantah-bantah, suka berdebat. Jadi dua sifat ni tadi akan menyebabkan lebih buruk lagi orang itu. Bahkan wajib bagi seseorang itu untuk membenarkan apa yang dia dengar tentang kebenaran dan berdiam diri ketika mendengar tentang kesalahan, melainkan sekiranya dengan menyebutnya mempunyai faedah agama. Ada pengecualian dia. Kalau benda yang sedang kita debatkan itu kita yakin aku cakap ini sebab ada faedah agama yang aku nak sampaikan, tapi perlu sampaikan dengan cara yang betul. Melainkan sekiranya dengan menyebutnya mempunyai faedah agama dan ucapannya dapat didengari oleh orang lain, lalu dia mengingatkan orang lain dengan lembut dan bukannya dengan kekerasan. Kita tengok perbincangan ni tak terkawal dah kan? Jadi kita rasa mungkin kita orang yang ada, kita sabadi dalam organisasi tu yang kita tahu macam ialah samalah macam orang bertanya dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Dia bertanya bukan sebab dia tak tahu. Dia tahu, tetapi dia tahu yang bersama dengan dia tu ada yang tak tahu isu tu. Jadi dia pun bertanya kepada orang yang mengajar tadi, guru tadi ataupun ustaz yang mengajar. Bertanya itu, ustaz pun jawab.
Jadi jawapan Ustaz itu samalah keadaan situasi di sini, yaitu apabila dia ucapannya dapat didengar oleh orang lain, lalu dia mengingatkan orangnya dengan lembut dan bukannya dengan kekerasan. Baik. Jadi itulah tuan-tuan yang ketiga. Kalau boleh hari ini kita ambil, kalau boleh kita habiskan ada 5, 4, 5, 2 lagi. Kegelinciran lidah yang keempat tuan-tuan. Jadi itu tadi kita kata yang ketiga, iaitu yang berkaitan dengan berbantah-bantah, berdebat. Meninggalkan debat, walaupun kita benar, itulah yang terpuji. Melainkan pengecualian dia, melainkan benda yang kita nak sebut itu ada faedah agama untuk mengingatkan orang lain, dan ucapan kita itu kita yakin boleh didengar oleh orang lain. Kalau kita tahu kita ni insan yang kerdil, orang pun tak kenal kita ni entah siapa-siapa, gharib, kan gharib ni orang panggil orang asing lah ke tempat tu bukan tempat kita. Kalau kita cakap pun awak siapa nak bercakap, kita tak ada penerimaan orang tu lain. Jadi lebih utama pada kita keadaan itu adalah kita berdiam. Baik, kegelinciran lidah keempat, berlebihan dalam bergurau. Bergurau. Biasalah tuan-tuan, dia sampai satu tahap bergurau bila tak berhenti itu, dia akan berlebihan. Berlebihan dalam bergurau menyebabkan banyak ketawa, mematikan hati. Kesan daripada banyak ketawa tadi, mematikan hati, mewariskan sifat dendam, menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan. Jadi bergurau ada hadnya, ada batasnya, dan ia perlu kita perhatikan. Lagi-lagi lah kalau orang yang kita nak bergurau itu dia orang yang soleh, orang alim, orang yang berilmu. Jadi gurauan yang kita nak buat itu perlu berpada. Sabda Nabi SAW, inna rajula la yatakallama bil kalimah yudhik biha julasa'ahu fa yahwi biha ab'ada sesungguhnya seseorang yang bercakap dengan suatu ucapan bertujuan untuk orang ramai ketawa dengannya, maka akan dicampakkan ke dalam neraka yang lebih jauh dari bintang-bintang. Suraya itu nama bintang. Kau campakkan dia jauh, tidak dipandanglah, maksudnya dia masuk neraka ni bukannya dipersilakan kan. Kalau masuk syurga tu dijemput, sila masuk syurga kan. Malaikat ribuan lain tugasan dia dengan malaikat Malik. Sebab tu ayat-ayat menceritakan gambaran masuk ke dalam neraka itu, dicangkuk lehernya dengan rantai, kemudian dicampak ke dalam neraka. Jadi itu sifat masuk, cara masuk neraka itu pun menunjukkan azab dah. Kan? Kalau syurga, cara dijemput masuk syurga itu pun nikmat dah. Jadi beza. Jadi bergurau, seseorang yang bercakap dengan suatu ucapan bertujuan untuk orang ramai ketawa, bergurau lah, maknanya buatlah gurau. Jadi dah tuan-tuan, jangan berlebih-lebihan. Dia pun kata, Imam Ghazali sebut berlebih-lebihan dalam bergurau. Bukan tak boleh. Dengan anak-anak bukan tak boleh bergurau kan. Dengan isteri dalam keluarga perlu ada gurauan. Nabi juga gurau dengan isteri-isterinya kan. Okey. Diriwayatkan hadis tadi oleh Ibn Abi Dunya dengan sanad yang hasan. Dan diriwayatkan oleh Syaikhan, iaitu Imam Bukhari dan Muslim sepertinya. Dan Nabi bersabda lagi, la tumari akhaka wa la tumazin. Dan janganlah kamu berdebat. Masih lagi menyebut tentang berdebat. Janganlah kamu berdebat dengan saudara kamu, dan janganlah kamu mempermain-mainkannya. Wala tumazin. Dan ketahuilah bahawa gurau dengan kadar sedikit dan sebagian waktu ada tidak mengapa, terutamanya ketika bersama dengan isteri dan kanak-kanak, bagi memberikan hati mereka. Ialah wala tumazin, dan jangan mempermainkannya. Ni dia jadi trend.
Hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok trend ataupun kita kata yang biasa anak-anak muda buat sekarang ni, walaupun dua pun tidak terlepas juga kena lah. Itu pada brand. Budaya brand. Itu adalah satu budaya yang kita kata tidak dibenarkan dalam Islam. Kadang-kadang kita tengok budaya brand yang dia buat itu melampau, berlebih-lebihan, membuat orang itu takut berlebihan, menggigil-gigil orang tu. Sekali di hujung tu dia kata, aku brand je, aku main-main je. Oh, kita tengok dia buat kadang-kadang orang tu sampai menangis sungguh-sungguh dah. Hujung tu dia kata, tak nak, aku main-main je. Betul-betul budaya ni adalah budaya yang tak sihat. Budaya yang tak sihat. Jika berlebihan, dia sangat tidak baik dan dia boleh mengganggu emosi orang, boleh mengganggu jiwa orang, boleh jadi tak tenang, boleh jadi jiwa. Sekarang banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan psikiatrik, dia panggil anxiety, dia panggil bila kita tak tahu. Tuan-tuan, ada orang boleh masuk Islam hanya dengan satu perkataan, dengan satu perbuatan yang dia tengok hari-hari boleh masuk Islam. Bagaimana perkataan seseorang, bagaimana perbuatan orang yang halus sikit je dia buat, tetapi bila dilihat oleh orang memberi kesan yang dalam pada dia. Saya pernah bila ditanyakan, individu tu ditanya, apa perkara yang paling awak menyesal dalam kehidupan awak? Simple je soalan tu, tak payah jawab, menangis dah dia. Ini kamu nak prank, main-main gurau-gurau bicara berlebihan ini. Dia tanya apakah perkara yang paling menyedihkan dalam hidup awak? Dia tak jawab lagi, dah nangis dah. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu bahawa setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita, setiap tindakan yang kita buat yang ada kaitannya dengan orang, kita kena fikir 15, 16, 20 kali fikir supaya kata-kata kita itu tidak memberi kesan yang negatif kepada orang lain. Sama lah macam proses membesarkan anak. Perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut ayah memberi kesan, mulut ibu bapa ni memberi kesan kepada anak. Anak tak guna. Kita nampak benda tu sekali lalu je, tapi benda tu tertanam dalam kepala anak tu sampai dia besar, sampai dia tua. Bila gurau-gurau dengan dia, tak guna, tergurau, tapi akhirnya keluar. Itulah yang ayah saya cakap kat saya. Kesan dia dulu masa dia kecil-kecil, bila dah besar tua ni, dia masih ingat benda tu sebab beri kesan. Jadi kita kena hati-hati kan. Sebab itulah Imam Ghazali ingatkan kita kegelinciran lidah itu. Kalau kita jaga, insya-Allah selamatlah lidah kita daripada menyakiti orang lain. Budaya brand. Jadi hati-hati. Hati-hati kalau ada di sekitar kita budaya begitu. Kalau perlu ataupun kalau mampu, nasihatkan, kita nasihatkan. Jangan sampai dia menyebabkan memberi kesan yang buruk kepada orang lain. Orang yang buat brand dia tak fikir pun, dia nak kreatif, dia nak sembrono. Budaya hiburan berlebihan ni juga satu benda yang tak baik dalam masyarakat Islam, kan? Tak memberi apa-apa manfaat pun. Dikisahkan tentang perkara ini, bahawa Rasulullah daripada Nabi SAW bagi bersabda, inni la amzah wa la aqul illa haqqan. Sesungguhnya aku juga bergurau dan tidaklah aku bercakap melainkan yang benar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Tirmizi. Ini Nabi yang menyebutkan, aku juga bergurau tetapi aku akan bercakap benda-benda yang betul. Ini kadang-kadang bila bergurau dia jadi menipu, bila bergurau dia jadi kegelinciran lidah yang seterusnya yang kita nak ambil kelima, iaitu
memuji secara berlebihan. Baik. Dan tidak semudah itu bagi orang lain mengikut kaedah yang dilakukan oleh Nabi, ya. Dan sesungguhnya diriwayatkan bahawa baginda pernah bersaing Aisyah dan berlari. Nabi pernah berkata kepada seorang wanita tua, la yadkhulul jannata ajuz, tidak akan masuk syurga orang tua, iaitu tidak akan menjadi tua orang yang masuk syurga. La yadkhulul jannata ajuz, Nabi pernah cakap dekat seorang perempuan tua. Tak silap saya, perempuan tu pun akhirnya risau, tak masuk syurga orang tua. Jadi dia faham sekali lalu Nabi cakap tu, apabila orang tua tak masuk syurga, tuan-tuan, apabila yang tua-tua ni semua tak masuk syurga. Risaulah perempuan yang dengar kata-kata Nabi tu. Rupanya maksud Nabi di situ adalah tidak akan menjadi tua orang yang masuk syurga. Tuan-tuan, masuk syurga nanti insya-Allah semua jadi muda balik. Semua jadi syabab balik, syabab kan. Semangat muda, wajah muda, tubuh muda, kan, sebagai balasan amalan-amalan soleh yang tuan-tuan lakukan, puan-puan lakukan di dunia dulu. Baik. Nabi pernah bertanya kepada seorang anak ayah, "Mayri ma fa'alan khair." Ini pun ayat yang berawal dalam bahasa Arab lah. Wahai bapa Umair, apa yang dilakukan oleh al-khair. Tapi dia olahan dalam bahasa Arab dia jadi satu yang melucukan lah. Cumanya bila kita terjemah ke dalam bahasa Melayu dia, ini apa kita pun baca tak faham. Tapi dalam bahasa Arab begitulah maksudnya. Dan Nabi pernah berkata kepada Suhaib ketika dia sedang makan tamar, "Atakulu tamaru anta ramin?" Ramitun faqad innama akulu bisyikil akhar fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu sedang makan tamar sedangkan kamu sakit mata? Ini pun sama, ini pun berawan yang dalam bahasa Arab dia membawa maksud yang melucukan, gurau, tetapi tidak di dalam bahasa Melayu. Kalau kita baca dia jadi black lah, ni apa benda ni yang tak ada apa-apa pun. Tapi begitulah di dalam bahasa Arab dia akan samalah. Kalau kita buat dalam bahasa Malaysia kadang-kadang kalau diterjemah ke bahasa lain dia tak jadi pun, dia berikut dalam bahasa Arab juga. Baik. Justru inilah yang disebutkan, inilah dan seumpamanya contoh-contoh yang termasuk yang termasuk dalam perawan yang dibolehkan dengan syarat perbuatan ini tidak dilakukan sebagai suatu kebiasaan. Dan yang terakhir tuan-tuan, kita ambil kegelinciran lidah yang kelima, kita habiskan terus. Kegelinciran lidah yang kelima adalah perlampauan dalam pujian. Okey, alhamdulillah, maknanya kita tadi kita macam itulah tuan-tuan belajar kan, kita tengok belakang kan. Berdusta yang pertama, mengumpat yang kedua, tadi berjidat, membantah-bantah, berdebat. Yang keempat, pujian. Ataupun yang keempat, kalau ikut susunan yang boleh buat bayi tajuk ni adalah penggurau, kemudian baru kita masuk yang pujian. Di dalam pujian pula ada 5 perkara, iaitu sesungguhnya seseorang itu berlebih-lebihan dalam memuji, maka dia menyebutnya dengan sesuatu yang tidak sepatutnya terhadap orang yang dipuji, maka dia telah menjadi seorang yang berdusta. Berlebih-lebih sangat puji. Hebat betul lah kau tadi, kan? Sedap betul lah percakapan kau tadi. Tak begitu sebenarnya. Berlebihan dalam pujian, tapi sebenarnya orang tu cakap bilopa lah, dia kata tak sampai pun tahap tu, tapi bila dipuji berlebihan, jadilah orang tu pembohong. Jadi pembohong niat nak puji, jadi pembohong, pendusta. Yang kedua, seseorang itu menzahirkan kecintaan terhadap orang yang dipuji dengan perkara-perkara yang dia sendiri tidak meyakininya, maka dia telah menjadi seorang yang munafik. Niat nak memuji, tetapi orang yang memuji itu pun ataupun orang yang dipuji itu pun tak yakin benda yang disebut itu ada pada diri yang dipuji. Jadilah dia orang yang munafik. Okey, baik. Yang ketiga, seseorang itu memperkatakan sesuatu yang dia sendiri tidak pasti, maka dia menjadi seseorang yang tergesa-gesa. Seperti katanya sesungguhnya dia seorang yang adil, sesungguhnya dia seorang yang wara, dan lain-lain ucapan yang seseorang itu sendiri tak pasti. Kan?
Jadi benda tak pasti jangan sewa, benda tak pasti jangan cakap, benda tak pasti jangan kita sampaikan, melainkan betul-betul kita pasti itu adalah kebenaran, itu adalah benda yang sebenarnya. Jadi barulah boleh kita ucapkan. Sabda Nabi SAW, wahai qata' ta'unuku sahibik, celakalah kamu telah memotong leher sahabat kamu. Sekiranya seseorang itu ingin memuji saudaranya, maka hendaklah dia berkata, aku menyangka si fulan seorang yang ahsabu fulanan, aku menyangka. Jangan terus confirm betul dia begini, betul dia begini. Jangan. Tetapi yang Nabi ajarkan, saya rasa kira-kiranya begitulah dia. Lapik, ayat lapik lah kita panggil, jangan terus. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan sesuatu yang tidak betul. Yang keempat, seseorang itu menggembirakan orang yang dipujinya. Boleh jadi orang yang dipujinya itu seorang yang zalim, maka dia telah melakukan maksiat dengan memasukkan kegembiraan dalam hati orang yang zalim itu tadi. Kan? Tadi puji benda tak betul, puji benda orang yang dipuji itu pun tak pasti benda itu ada pada dia. Kemudian benda yang tak kita sendiri tak yakin, tapi kita puji macam tu, macam kita yakin sangat benda tu. Itu semua tak betul. Dan yang keempat dia kata, puji tetapi yang kita puji itu orang zalim pula. Orang yang zalim tu bila dengar pujian kita, seronok dan bangga dia dengan kezaliman dia. Allah, hati-hati dalam pujian tuan. Akhirnya bila kita memasukkan keseronokan dalam hati orang yang dipuji itu, walhal yang dipuji itu adalah orang zalim, maka kita tergolong dalam orang yang tidak menjaga lidah kita. Inna Allah la yaghdabu idza mudiha al-fasik. Sesungguhnya Allah murka apabila orang fasik itu dipuji. Orang fasik ni apa? Orang yang kekal ataupun orang yang berpanjangan di dalam dosa-dosa kecil. Baik. Yang kelima, orang yang dipuji akan berlaku dalam dirinya sifat sombong. Itu yang kita tak nak. Orang puji kita pun kita tak nak. Kalau boleh kita tak nak orang puji kita. Tuan-tuan bayangkan diri tuan-tuan dipuji. Apa yang ada muda-muda sekali dalam hati tu? Naik rasa kan? Sombong, naik sombong. Dia takjub dengan diri sendiri. Sedangkan kedua-dua ini adalah perkara yang membinasakan. Kita tak minta orang puji kita, itu yang utama. Kita tak minta orang puji kita, kita buat ni lillahi ta'ala, ikhlas. Tapi bila orang dah puji, syaitan cepat-cepat cucuk je peluang ni. Syaitan masuk melalui lidah-lidah pujian. Okay. Dan yang keenam, orang yang dipuji akan merasa gembira dengan pujian terhadapnya, lalu menyebabkan dia menjadi lemah untuk beramal dan rela dengan keadaan dirinya yang dipuji. Dalam apa keadaan pun tuan-tuan, elakkanlah memuji orang secara berlebihan, itu je. Tapi kalau dalam bab anak-anak, kita kena puji juga tuan-tuan. Kalau dalam kita nak galakkan dia, jadi kita kena puji dia, bagus. Bagus, pandai. Itu tak anak-anak lah tuan-tuan. Tak anak-anak ni sebab kita nak bina dia punya dalaman tu kan. Jadi kena puji. Budak-budak ni lain lah jadi benda ni. Kita cakap dalam kehidupan kita biasa. Memuji orang lain dalam keadaan ini akan menyebabkan kita tergelincir lidah, dan akhirnya beradalah kita daripada satu yang 6 ini. Yang dalam bab pujian ini punya kita telah tersalah memuji. Baik. Jadi nak puji anak-anak. Jadi cumanya kita boleh ambil satu doa. Kalau ikut dalam buku Ibn Ghazali, dia kata doa Sayyidina Ali lah. Bila dipuji tuan-tuan nak buat apa tuan-tuan? Mudahnya bila kita dipuji, balikkan pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita pandai menulis, tulisan kita cantiknya tulisan. Allah bagi, Allah izin, itu yang mudah lah. Tetapi sebenarnya ada doa. Kalau ikut Ibn Ghazali, dia kata daripada Sayyidina Ali ketika dipuji, beliau membaca doa, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan aku apa yang mereka tak tahu. Wa la tu'akhidhni bima yaqulun,
dan jangan kau siksa aku, jangan kau hukum aku dengan apa yang mereka puji, apa yang mereka cakapkan ni. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi tuan-tuan sekali lipas, kita ulang doa ni 3 kali tuan-tuan, insya-Allah. Ikut saya sama-sama. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Bahasa Melayu dia tuan-tuan susah sangat ni, memang susah sikit nak hafal ni kalau macam ni kan. Ya Allah, ampunkanlah aku terhadap perkara yang mereka tidak tahu, wala tu'akhidhni, dan janganlah engkau siksa aku terhadap apa yang mereka berkatakan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi itu doa apabila kita dipuji. Sebab pujian boleh menyebabkan rasa yang tidak-tidak. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi dekat Saudi, Arab, saya rasa orang Arab, kat kereta dia semua ada Masya Allah Tabarakallah. Rumah dia buat besar-besar cantik-cantik tu, dekat pintu pagar tu sebesar-besarnya dia tulis Masya Allah Tabarakallah. Dia nak kita puji Allah ni. Kereta dia besar cantik, stiker Masya Allah Tabarakallah. Semua tu atas kehendak Allah. Kita nak minta Allah izin, Allah yang bagi semua ni kan. Sebab ada satu yang Nabi ingatkan kat kita tentang ain. Ain kan, ain. Kalau orang Melayu kita tak silap saya, orang tu panggil dia penyakit kena tegur. Budak-budak kan, budak-budak kena tegur atau comel kan, orang tu maka kita puji anak. Sebab tidak mengembalikan pujian itu, kecomelan yang bagi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecantikan yang Allah bagi pada budak itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hukuman dia, sebab tu Sayyidina Ali doa, wala tu'akhirni bima yaqulun, ya Allah, jangan kau hukum aku atas pujian mereka. Tuan-tuan, kalau puji orang, yang jadi mangsa bukan kita yang memuji, tetapi orang yang dipuji. Kan ada cerita lelaki sopak, belakang dia bersih, putih, bersih belakang badan dia. Tapi sebab dipuji oleh sahabat-sahabat, badan dia jadi sopak. Sebab pujian kita. Jadi tuan-tuan nak memuji, balikkan pujian itu dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wih, telefon baru, Masya Allah, telefon baru, Masya Allah. Sebut begitu dulu. Wih, kereta baru, Masya Allah, kereta baru. Allah izin, Allah bagi, Allah izin, Allah bagi, Allah izin, Allah bagi. Ustaz saya, dia cerita, dia kena penyakit air. Penyakit ni sebab orang puji dan orang tidak mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Suara. Dia kata dulu suara saya Masya Allah, suara saya Masya Allah, dulu suara saya Allah bagi kelebihan pada suara. Tapi bila dipuji dan orang yang memuji itu tidak mengembalikan pujian kepada Allah, Allah hilangkan suara ustaz saya itu selama-lamanya. Terus rosak peti suara dia tu. Bercakap serak, dia nak cakap pun jadi susah. Jadi dia suspek lah kan. Dia kata dia pun alim, dia pun tahu. Akhirnya dia hilang suara. Dan dia yakin bahawa kerana yang dalam pujian-pujian orang-orang yang tidak membandingkan pujian kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, itulah yang kita ambil pada pagi ini. Beberapa mutiara-mutiara manfaat insya-Allah daripada kitab 10 asas penyucian hati, sebahagian daripada 40 asas dalam agama. Tuan-tuan boleh pergi ke website Jabatan Mufti itu, di bawah kolom penerbitan ada banyak penerbitan-terbitan lain yang boleh tuan-tuan ambil manfaat di sana. Dan boleh di-download secara percuma, tak perlu bayar, boleh buat bacaan. Kalau tak faham tuan-tuan, dekat website Jabatan Mufti itu juga ada soal jawab agama, nak tanya-tanya dalam tu. Senang.
Saya tak faham lah pergian sekian boleh balik kat situ lah. Siapa suruh keluarkan buku ni macam tu lah, macam tu. Jadi tuan-tuan, yang terima kasih di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap daripada saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa min al-hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu